with you. You're not afraid of the dark, are you? Hi, Assalamualaikum semua orang. Kamar Nasim here. I hope you are in a good mood today because it's a good day to have a good day. Hari ni Kama excited sangat sebab Kama ada satu kisah seram yang dikongsikan oleh salah seorang subscriber Kama, dan beliau adalah seorang imam tarawih masjid dan juga surau. Dan dia ada kongsikan satu pengalaman seram yang dialami bulan ni tau. Baru je terjadi waktu bulan puasa ni. So sebelum Kama nak ceritakan kat korang kisahnya tu kan, Kama nak baca dululah 3 top komen daripada video yang lepas. So daripada Cetanda Eru, awal hari ni semua konten Kama best teruskan berkarya. Saya doakan supaya Kak Kamarina dimurahkan rezeki, amin. By the way, saya rasa Ahmad ni pun macam saya. Ni daripada video tentang kisah seram daripada pesakit yang terkena sihir, yang pasal dia nak butakan sihir yang nak butakan mata tu. Thank you Cetanda. Dan kedua daripada Nick Mazarina Munifa, yay, video baru. Semoga Kak Kama dan keluarga sihat selalu dan dimurahkan rezeki, amin. Selamat menunaikan ibadah puasa. Selamat menunaikan ibadah puasa juga. Lagi berapa seminggu je ke kita nak raya? Cepat je. Last kali daripada Nur Balkis Batrisha Kamarul, yay, new video sama je tadi. Macam biasa, semoga Kak Kama dimurahkan rezeki dan sihat selalu, amin. And day by day feed Kak Kama makin best, alhamdulillah. Thank you juga sudi support walaupun Kama dah jarang sikit upload video. Kadang-kadang semangat tu naik turun kan. Alam tu Kama nak cerita jugalah. Korang tahu tak jersey QH special edition ni ada yang jual kopi ori do. Ya Allah, dekat Shopee dia, Kamu tak tahu lah, dia tulis kat situ made in China, and this kopi sebiji dia punya marketing, bahan marketing dia punya description semua tiru daripada QH merchandise shop. So Kama takut korang tersalah pilih kedai nanti, jadi Kama nak make sure kan korang yang nak beli QH jersey special edition ni, make sure korang tekan link yang ada dekat description box below ni. Kama dah letak link Shopee tu. And baju ni pun tinggal sikit je guys, tinggal 30 ke 40 pieces je. So korang grab cepat-cepat, okay? So sebelum Kama start cerita kisah ni, jom kita baca doa dulu, mohon perlindungan dari Allah dari gangguan-gangguan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung juga kepadamu wahai Tuhanku daripada kedatangan mereka kepadaku. Amin ya rabbal alamin. So, kita bagi nama pemilik kisah seram ni Syam, bukan nama sebenar. So, Syam ni berasal daripada Kedah, dan dia sebenarnya baru je balik Malaysia sebab dia baru habiskan degree dia dekat satu institut pengajian yang berada dekat Timur Tengah. And pengalaman seram yang dia nak cerita ni bagi dia pun sangat-sangat terkejut bagi dia, sebab dia tak pernah alami, dan kisah seram ni betul-betul berlaku kat diri sendiri, dan dia pun tak pernah dengar kisah seram ni berlaku dekat orang lain. So sebenarnya tahun ni adalah pertama kali Syam ni berpuasa dekat Malaysia setelah 4 tahun dia tak pulang dari Malaysia guys, sebab dia belajar dekat Timur Tengah tu. And bak kata Syam, biasalah bila bulan Ramadan ni memang ramai orang mencari pelajar-pelajar yang hafiz Quran, sebab Syam ni seorang hafiz Quran. Orang cari pelajar hafiz Quran ni untuk dijadikan imam tarawih lah, biasanya macam tu. So kisahnya bermula pada suatu hari ni, Syam ni dijemput untuk jadi imam tarawih dekat satu masjid yang berdekatan dekat area rumah dia lah. So selepas settle solat tarawih, baca doa semua tu, adalah seorang pakcik ni tiba-tiba datang tegur Syam. Pakcik tu dia pakai jubah putih, dia pakai kopiah putih, berserban putih, macam memang serba putih lah pakcik tu. Pakcik tu datang dekat Syam dengan nada yang perlahan dan sopan santun tau. Dia cakap, Assalamualaikum nak, anak jadi imam tarawih dekat mana lagi ya? Ada hari yang kosong lagi tak? Lepas tu Syam ni pun jawab lah, Waalaikumsalam. Kejap pakcik. Sambil Syam ni dia check kat handphone dia tarikh mana yang dia available. Lepas tu Syam pun jawab lah, ya pakcik,
Ada satu je lagi tarikh yang saya kosong. Tarikh ni saya tak jadi imam tarawih kat mana-mana lagi. Kenapa tu pakcik? Lepas tu pakcik tu pun jawab lah, oh iya ke? Pakcik ada satu surau ni nak bagi kat anak untuk jadi imam tarawih. Lepas tu Syam ni pun balas lah, boleh pakcik, tapi tinggal tarikh ni je lah yang kosong, sambil ditunjuk handphone ni ke arah pakcik tu. Lepas tu pakcik tu pun balas lah, kalau macam tu anak simpan lah nombor pakcik ni ya, call nombor pakcik kejap. Sambil tu dia sebutlah nombor 013 sekian. And then dia suruh save nombor pakcik ni sebagai Haji Razak. Kalau ada apa-apa nanti pakcik call anak ya. And then perbualan diorang sampai di situ saja. Diorang pun bersurai pergi ke rumah masing-masing. Keesokan paginya selepas solat subuh, pakcik Haji Razak tu call Syam. Syam ni carilah juga nombor pakcik ni dekat WhatsApp, tapi tak ada. So Syam assume pakcik ni dah tua kan, so maybe tak main lah WhatsApp ni kan, dia terus call je. And then pakcik tu call, dia bagi tahu lah nama surau tu, akan membagi nama surau Al-Ikhlas lah, bukan nama sebenar surau Al-Ikhlas, tak dekat satu kampung ni. Lepas tu Syam macam pelik lah, sebab tak pernah dengar, jarang-jarang dengar lah nama surau ni dekat kampung tu. So dalam hati Syam, tak apalah, tanya je lah kawan-kawan, kok ada yang tahu. Lepas dia dah tanya kawan-kawan, tak ada seorang pun yang tahu surau Al-Ikhlas tu dekat mana. Jadi Syam fikir tak apalah, cari sendiri je lah. Dia pun search dah dekat dalam Google, dia search kat Google Maps, dia search dekat Waze, tak jumpa weh. Jadi Syam fikir tak apalah, nanti tanya je lah orang-orang yang ada kat sekitar kampung tu. Mungkin surau ni surau yang terpencil kot, macam surau yang tak dikenali kan. And tarikh Syam ni nak jadi imam tarawih dekat surau tu lagi seminggu tau. So nak dipendekkan cerita, dia kena pergi surau tu hari Ahad. So malam sebelum hari Ahad tu, pakcik tu call sekali lagi untuk mengingatkan Syam ni, sebab takut Syam terlupa. Dia call, dia cakap lah, anak kena datang juga ya esok, kalau tak nanti tak ada imam. So Syam pun macam, baik-baik pakcik, saya datang insyaAllah. Lepas tu percakapan dia orang ni terputus kat situ je. So Syam assume mungkin sebab dekat kampung kan, so kat surau tu pun mesti tak ada line nanti. Keesokan harinya, Syam ni dia buka puasa dekat rumah. Dia makan sikit je lah. Sebab kata Syam, diorang ni yang para imam tarawih ni selalunya memang makan kurma, air manis dan sedikit buah-buahan dulu, sebab takut nanti kan nafas tak sampai. Kan tengah baca Al-Fatihah tiba-tiba tersedawa pula kan. So lepas habis tarawih, barulah diorang pergi melantak makan puas-puas. So lepas habis dia settle, Syam ni buka puasa, dia terus solat maghrib kat rumah dia. And then barulah dia gerak mencari surau tersebut. Cari, tak jumpa-jumpa. Bila dia tengok jam, Isyak dah nak masuk ni. So Syam fikir, aduh tak boleh jadi ni, kena tanya juga ni orang-orang yang dekat sekitar kampung ni. So dia try lah tanya, surau Al-Ikhlas kat mana tapi tak ada seorang pun yang tahu. Semua macam seolah-olah tak pernah pergi pun surau Al-Ikhlas tu. So Syam fikir, tak apalah, tanya je lah, minta tolong orang tunjukkan arah ke kampung tersebut. Bila sebut nama kampung tu baru orang tahu kan. Lepas tu adalah seorang penduduk dekat situ, dia bagi tahulah arah nak pergi kampung tersebut tu dekat mana. Dia pun drive, akhirnya sampailah dekat kampungnya Haji Razak tu kata. So dalam hati Syam, dia fikir, betul lah, kampung ni memang terpencil, agak terpencil, patutlah ramai yang tak tahu. So dia pun cubalah cari surau kan, pusing, sampailah tahu-tahu je dia dah drive sampai ke penghujung kampung tu, dah nak masuk ke kampung lain dah. Jadi Syam pelik lah, mana pula surau yang Haji Razak ni kata. Tiba-tiba dia ternampaklah satu tanah perkuburan. Sudah tanah perkuburan pula, tapi fikir, kalau ada kubur ni mesti dekat sini ada surau atau masjid. Dah nak dekat dah. Dia pun pusing lah sekitar kubur tu kan, sebab selalunya memang kalau ada kubur ada masjid, ada surau, tapi tak jumpa. Time ni Syam dah rasa macam tak sedar hati lah kan. Tiba-tiba ternampak ada seorang pakcik yang keluar daripada kubur tu. Pakcik tu dalam lingkungan umur 30 ke 40-an macam tu lah. And dia pakai baju t-shirt putih sambil memegang cangkul. So Syam fikir, ni mesti penggali kubur ni. Tanya je lah dia. Syam turun daripada kereta, lepas tu tanyalah dekat pakcik tu kan. Assalamualaikum pakcik. Dia terus tanya, dekat mana surau Al-Ikhlas? Dan korang tahu tak,
Pakcik tu terbeliak mata dia, terkejut bila dengar Syam tanya soalan tu sambil menelan air liur dia tau. Yang lelaki tu panggil Syam ni ustaz. Syam kata mungkin sebab pakaian Syam ni macam ustaz kan, pakai jubah, pakai kopiah semua. Lepas tu pakcik tu jawab, Waalaikumsalam ustaz. Minta maaf ustaz, kalau saya bagi tahu ustaz ni, ustaz jangan terkejut. Sebenarnya kampung ni dulu memang ada surau, tapi dah roboh lama dah, 5 tahun lepas. Surau tu dulu memang jarang orang datang sebab kebanyakan penduduk dekat sini, kita orang semua dah pergi masjid. Yang masjid tu baru je dibina. Dengar je lelaki tu cakap macam tu, memang meremang terus lah Syam ni kan. Lepas tu lelaki tu tanya lagi, siapa yang jemput ustaz datang sini? Lepas tu Syam tu katalah, Haji Razak. Haji Razak yang jemput saya suruh jadi imam tarawih dekat sini. Lepas tu kau tahu lelaki tu kata apa? Lelaki tu kata, Allahu Akbar ustaz, Haji Razak tu dulu imam surau yang dah roboh 5 tahun lepas tu. Surau tu sebenarnya roboh sendiri. Mungkin sebab dah ramai, dah tak ada orang kan yang jaga. Lagipun dulu Haji Razak ni lah yang selalu menjaga surau tu. Tapi setelah Haji Razak meninggal dunia, tak ada siapa lagi yang pernah menjejak kaki dekat surau tu. Dan akhirnya surau itu telah roboh sendiri. Terbeliaklah mata Syam ni waktu tu kan. Menggelabah semua ada lah. Dia pun terus pergi meninggalkan pakcik tu, terus naik kereta, terus balik rumah. Dia menggigil satu badan tau. And dia terfikir, siapa yang call aku tu? Dia pun check lah handphone kan. Tengok-tengok dekat call log dia tu, tak ada pun nama Haji Razak. And dia tak pernah pun save number Haji Razak. Dekat dalam handphone tu tak ada. Pelik gila kan. Keesokan harinya Syam ni demam weh, sebab ni first time pengalaman seram yang macam ni berlaku kat diri dia sendiri. Seram dulu kita tak expect kan benda ni macam orang tu bukan manusia kan. So itulah dia kisah seram bulan Ramadan ni guys. Lah orang kata yang kena ikat tu, yang kena dibelenggu tu syaitan. Jin-jin semua tu, diorang pun menjalankan ibadah puasa sama macam manusia. Jadi mungkin yang menyerupai itu jin lah kot kan. Allahualam lah. Rasa tu sajalah video untuk hari ni. Sorry kalau pendek, janji ada video kan. So kalau korang ada kisah seram, pengalaman seram yang korang nak kongsikan dengan kita orang, korang boleh share kat Kama melalui Gmail, email kamarinawork29@gmail.com. Per email je, insyaAllah ada masa Kama akan baca satu persatu dan kongsikan kepada subscriber creepy sekalian. So kamu rasa itu sajalah video untuk hari ini. Selamat menjalani ibadah puasa. Selamat selamat berbuka puasa. Selamat bersahur kalau korang tengok video ni time sahur. Okay, so thank you anda tengok video ni sampai habis. Jangan lupa dapatkan QH Jersey Special Edition sebab dah nak habis stok dah guys. Tinggal size S, M dan juga L sahaja. For those who are new to my channel, don't forget to hit the subscribe button below and turn on the notification bell so that you will not miss any video that I post. See you in my next video. Bye bye.